Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita berbicara tentang bila waktu yang terbaik pada siang hari untuk kita berzikir kepada Allah. Dalam kitab yang disebut dengan kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini, kita cerita tentang pada bab yang ke-18. Para hadirin sekalian perhati, dalam bab yang ke-18 tu di mana dianjurkan kita berzikir setelah mana solat subuh. Mana lepas pada kita solat subuh ni, jangan kita biarkan peluang untuk kita berhenti daripada berzikir. Tetapi ambillah peluang untuk kitanya terus berzikir dan berzikir kepada Allah. Biasanya orang kita ni, kalau lepas pada solat subuh, dia tak tahu dia nak buat apa dia. Kadang-kadang ada setengah di kalangan kita yang mengantuk, dia sambung tidur balik lepas pada solat subuh. Tapi Islam diajar lepas pada kita solat subuh, kita ni diminta supaya berzikir dan berzikir kepada Allah. Zikir apa? Kita akan tanya, zikir apa Ustaz untuk kita nak berzikir lepas pada waktu subuh ni sendiri? Dalam kitab At-Tirmizi dan selainnya, Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, Man sallal fajri fi man sallal fajra fi jama'ati thumma qa'ada yazkurullahu ta'ala hatta tatla'u asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang pergi sembahyang subuh, kemudian dalam keadaan dia berjemaah, dia pergi sembahyang subuh berjemaah. Ini sekarang kita dibenarkan untuk dah pergi ke masjid, ke surau, dan ada PKP dalam tempoh kita ni. Lalu kita ikut prosedur SOP itu. Kemudian lepas pada kita sembahyang subuh berjemaah, kita duduk di masjid ataupun di surau tu, summa qa'ada, kemudian kita duduk. Jangan kita bangun lagi. Lepas pada sembahyang subuh tu kita duduk. Yazkurullaha ta'ala, dalam keadaan kitanya menyebut nama Allah Ta'ala. Kita berzikir kepada Allah hatta tatla'u syams, sehingga bila? Sehingga kita ni terbitnya matahari, naiknya matahari, naik cahaya matahari pada siang hari tersebut. Lepas pada naik je matahari, satu galah tu dipanggil summa shalla rak'atain, kemudian kita sembahyang sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia sembahyang sunat 2 rakaat lepas pada dia sembahyang subuh tu, kemudian dia sembahyang lepas pada sembahyang naiknya terbitnya matahari itu, lepas sembahyang subuh dia zikir sehingga naik matahari. Kemudian lepas pada itu dia hanya sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas pada sembahyang sunat 2 rakaat, dia akan dapat pahala bagaimana? Seumpama dia melaksanakan haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Rasulullah sebut tammatin. Sebab tu saya sentiasa sebut pada ayah-ayah, ibu-ibu yang pergi masjid kan, jangan cepat nak balik pergi minum air teh, nak cepat nak pergi ke kedai minum air dan sebagainya. Jangan. Lepas pada sembahyang subuh tu, ibu-ibu dan ayah-ayah yang pergi sembahyang berjemaah di masjid tu ambil pahala ni, pahala haji dan umrah. Kita kan bila kita pergi ke Mekah, Madinah, di kalangan kita sentiasa diingatkan oleh apa dia? Diingatkan oleh orang mutawif kita ni, berwuduk di dalam bilik, kemudian kita pergi Masjid Quba, sembahyang sunat di Masjid Quba, dapat pahala bagaikan kita sekali umrah yang sempurna. Baik, macam mana kita duduk kat rumah, tiba-tiba kita dapat pahala haji dan umrah? Ni kita nak sampai haji ni kat rumah,
Tapi kita nak dapat pahala demikian. Pergi semayang di masjid. Pergi semayang berjemaah di masjid waktu subuh. Bila kita pergi semayang subuh berjemaah, kemudian lepas pada itu kita duduk berzikir pada Allah. Duduk berzikir ni dia ada dua. Sama ada kita dengar kuliah. Lepas pada bagi salam tu, zikir. Kemudian dengar kuliah. Orang buat kuliah, kita pun dengar kuliah. Dengar kuliah ni satu. Yang kedua, kitanya bagaimana cara pada diri kitanya? Dengan cara kita berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bila? Sehingga naik cahaya matahari. Dan naik dah satu galah. Biasanya digunakan demikian. Dah terang, dah sikit. Kemudian kita semayang sunat 2 rakaat. Semayang sunat dipanggil sunat isyraq. Dipanggil demikian. Kita semayang sunat 2 rakaat itu. Lepas pada semayang sunat 2 rakaat itu, baca doa sikit. Baliklah ke rumah kita. Keluar daripada masjid. Itu cara diajar pada diri kita ni. Lagipun kalau kita usia 60 tahun, 70 tahun dah, kita tak ke mana pun. Tak pergi dah buat kerja-kerja, tak ada dah pada diri kita. Lalu bagaimana kita nak dapat pahala yang disebut dengan pahala pada diri kita ni, haji dan umrah ini? Kita buat amalan ini. Buat amalan apa dia? Amalan di mana kitanya lepas semayang subuh, jangan cepat balik. Jangan cepat nak balik, duduk di masjid. AJK masjid pun jangan cepat nak tutup masjid. Jangan. Manakala biarkan orang ambil pahala, ambil ganjaran. Pahala dia bagaimana? Haji dan juga umrah tamatin. Rasulullah sebut tamatin. 3 kali Rasulullah sebut sempurna, sempurna dan sempurna. Maknanya setengah alim ulama sebut haji 3 kali haji, 3 kali umrah. Pahala besar pada diri kita. Kita beria untuk pergi pada diri kita kan, pergi haji, pergi umrah. Kita nak dapat pahala haji umrah tu. Tapi duduk kat rumah, bila kita berada di rumah kita, tapi kita nak juga pahala yang demikian. Macam mana pada diri kita? Ni, semayang subuh berjemaah, kemudian duduk. Manakala tunggu sampai terbit matahari. Manakala orang perempuan, jangan pula sibuk panggil suami dia balik. Panggil suami dia balik. Balik bang, lepas semayang subuh, jangan borak dengan Tok Imam. Jangan layan sangat Tok Imam. Disebut demikian. Orang perempuan diajar supaya apa dia? Bagi tahu pada suami masing-masing. Abang pergilah semayang. Kemudian sempatlah bila abang pergi semayang berjemaah, kemudian abang duduk. Pahala ni banyak ni. Kita sebut demikian. Kemudian kita bagi tahu pada suami kita, pada anak-anak lelaki kita. Bila demikian, lepas semayang subuh tu jangan cepat nak balik. Tunggu dulu terbit matahari. Dah terbit matahari itu semayang sunat 2 rakaat. Pahala dia haji dan umrah. Ni ingat. Ni ganjaran yang Allah jadikan untuk diri kita. Besar pada diri kita demikian. Manakala balik-balik ke rumah tu, sempatlah saya goreng bihun, sempatlah saya masak nasi lemak, sempatlah kita sebut pada keluarga kita. Yang menyebabkan keluarga kita pun keluarga yang tenang, rasa gembira dalam kekeluargaan kita. Punca kitanya jaga amalan-amalan demikian pada diri kita. Kalau solat di rumah, kemudian berzikir, bagi orang perempuan kan, dapat tak pahala yang sama bagi orang perempuan? Dapat. Dapat. Pada diri kitanya. Maksudnya orang perempuan, dia tak pergi semayang berjemaah, tapi dia semayang dekat rumah. Manakala dia duduk kat rumah saja, dia pun berzikir seorang-seorang dekat rumah. Sampailah terbit matahari. Terbit matahari tersebut, dia pun bangunlah semayang sunat 2 rakaat. Kemudian dianya terus dalam keadaan demikian, barulah dia nak buat kerja-kerja yang lain. Zikir ni sama ada zikir tasbih subhanallah subhanallah begitu, ataupun dianya baca Quran pun boleh juga, ataupun dia pasang YouTube ke internet ke, yang dia pasang ni dia dengar kuliah, duduk je tempat dia tu, dia dengar kuliah-kuliah yang ada dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, yang tuan-tuan dah subscribe. Misal contohnya kuliah-kuliah para asatizah ini, maka di sana pahala kita dapat pada diri kita demikian. Dalam kitab At-Tirmizi dan selainnya, Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man qala fi duburi salati subhi." Ni ingat betul-betul. Siapa-siapa yang dianya selesai daripada solat subuh, kemudian dia kata begini, wa huwa thanin rijlaihi, sedangkan sambil-sambil dia melipat
kaki dia tu, kedua belah kaki dia tu, dia nak duduk macam bersimpuh dia dalam keadaan yang dia melipatkan kaki dia. Qabla an yatakallam, sebelum dia bercakap hal-hal dunia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Belum dia sibuk nak bercakap hal itu, hal ini dan sebagainya, mulut dia sebut apa dia? Lepas pada sembahyang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sebut kalimah demikian. Dia sebut apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah, yang esa, hanyalah dia yang tidak syirik kepada dia walaupun sedikit sekalipun. Lahul mulk, bagi dialah segala kerajaan. Walahul hamd, bagi dialah segala kepujian. Segala kepujian. Maknanya, lahul mulk, bagi dialah segala kekuasaan. Nak sebut, biasanya orang ni, kenapa Allah sebut demikian? Lahul mulk walahul hamd. Dikaitkan dengan kekuasaan, dengan kepujian. Kerana ramai orang ni sibuk nak puji kerajaan manusia. Dia tak sibuk nak puji Allah. Dia tak sibuk nak puji kekuasaan Allah. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidup dan mematikan. Maknanya puji kekuasaan Allah dalam hidup kita ni. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kamu sebut begitu sebanyak berapa kali? Ashrul marrat. Rasulullah sebut. Dia sebut sebanyak 10 kali je lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni ingat ya, mulai daripada pagi esok, mulut-mulut kita ni sebut sebanyak 10 kali. Lepas sembahyang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali je pada diri dia, maka ditulis pada diri dia, kutiba lahu asyru hasanat. Yang pertama, ditulis untuk dia 10 kebaikan untuk dia. 10 kebaikan untuk diri dia. Allah akan kurniakan kebaikan pada diri dia. Ni kelebihan pada seorang yang hidup dia dalam keadaan yang pagi lepas subuh je, dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, 10 kebaikan yang Allah tulis untuk dia. 10 kebaikan tu apa dia? Boleh jadi hari ni Allah nak bagi rezeki yang banyak, tak tahu. Yang pertama, keluarga kita bahagia, tak tahu. Allah nak bagi dalam 2. Yang ketiganya, orang pakak suka dengan kita, orang gembira dengan kita, dengan keadaan diri kita. Kemudian yang keempat lagi apa dia? Pada diri kita, Allah nak bagi kebaikan-kebaikan. Yang kemuncak, Allah nak bagi syurga pada diri kita. Dia panggil demikian. Kemudian, bukan sekadar itu. Wa muhyi anhu asyru as-sayyi'at. Dihapuskan pada diri dia 10 keburukan yang patut dia kena. Sepatutnya dia kena pada hari itu 10 keburukan. Hasil daripada dia lepas subuh tu, dia sentiasa sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali ni, wa rufi'a lahu asyru darajat. Allah buang 10 keburukan, Allah bagi 10 kebaikan. Kemudian dalam masa yang sama, Allah angkat pada diri dia darjat 10 darjat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni maknanya naik darjat kita ni, walaupun kita sama-sama dengan kuliah ni kan, sama-sama kita dengan kuliah ni. Sama ke darjat sama kita? Tak sama. Tak sama. Di sisi Allah berbeza. Ada orang yang sekadar dia Muslim. Ada dia seorang muhsin. Dia ada orang yang muttaqin. Ada di kalangan kita ni orang yang peringkat tinggi di sisi Allah. Waliullah dia panggil. Boleh jadi di kalangan kita ni adalah orang-orang yang demikian. Wa kana yaumahu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Dan hari itu dia dalam keadaan yang apa dia? Terselamat daripada diri dia, daripada benda-benda yang tidak disukai. Dia dalam kepungan, maksudnya dalam jagaan para malaikat Allah. Tak berlaku benda yang buruk pada diri dia pada hari tersebut. Allah jadikan bila kita bangun subuh, lepas subuh tu kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang dan ulang pada diri kita demikian. Kemudian
wa hurisa minasyaitan, dan dijaga dia daripada kejahatan syaitan. Allahu akbar. Berapa dah tu? Allah jadikan yang kita ulangnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Mulut kita ni ulang yang tu je. Kemudian hari tersebut walam yutbi'ul li zambin an yudrikahu fi dhalikal yaum illa syirk billah. Kemudian pada hari tersebut dianya tidak ada dosa pada hari itu selain daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Allah jadikan hari itu tak buat dosa lah kita. Dosa-dosa kita ni tak ditulis. Kesan daripada mana? Kesan daripada kita sebut pagi lepas sembahyang subuh je, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Banyak kelebihan tu pada diri kitanya. Tapi oleh kerana kita ni tak pernah dengar hadis-hadis macam ni, kita tak pernah dengar cerita-cerita demikian, yang menyebabkan kita ni lepas sembahyang bagi salam lepas subuh tu lipatkan sejadah kemudian tidur terus. Orang kita kan demikian. Ataupun kita ni bila kita ni dalam keadaan yang tak pernah dengar kuliah-kuliah sebegini, hadis-hadis sebegini, yang menyebabkan diri kita ni tak ada semangat. Tak ada semangat pun nak buat benda demikian. Bagi diri kita sama je. Zikir-zikir tak sama. Rasulullah pesan ada zikir yang tertentu yang kalau kita buat pahala dia banyak. Antaranya zikir ni lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang para hadirin sekalian. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ni dinilai hasan. Dalam sebahagian manuskrip disebut hasan sahih, disebut gambaran demikian. Dalam Sunan Abu Daud, Muslim Ibn Haris At-Tamimi, salah seorang sahabat berkata, Rasulullah berbisik kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisik pada dia. Rasulullah sebut pada dia, ni ada benda yang Rasulullah nak ajar pada dia. Izan sarafta minas salatil maghrib faqul. Ni salat maghrib pula. Bila kamu selesai daripada salat maghrib, maka sebut macam ni. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sebanyak berapa kali? Lepas salat maghrib, sebanyak 7 kali. Maghrib malam ni mula kita sebut Allahumma ajirni minan nar, ataupun kita boleh sebut Allahumma ajirna minan nar. Tapi Rasulullah ajar pada dianya sebut Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka kamu ya Allah. Sebanyak 7 kali. Rasulullah kata, bila selesai lepas pada solat maghrib, pada diri kamunya, kamu baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, kalau kamu sebut begitu, summa mutta, kemudian kamu meninggal dunia, minal lailatika kutiba laka jiwazun minha, pada malam tersebut kamu yang meninggal dunia. Katakanlah malam tu kamu meninggal dunia, kerana apa dia? Kamu zikir Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali lepas solat maghrib. Benda apa yang kamu dapat pada diri kamu? Ialah di mana lepas pada itu kamu akan dapat yang disebut dengan kamu terlepas daripada kalau kamu mati pada malam tersebut, kamu terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Wa iza sallaita subha, bila kamu selesai daripada salat subuh, faqul kadzalik, demikian juga lepas pada sembahyang subuh. Lepas pada sembahyang subuh kamu baca demikian juga. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali juga. Tadi lepas sembahyang subuh sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Sebanyak 10 kali kita sebut demikian. Demikian yang kedua sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kebetulan hari itu kita meninggal dunia. Siang hari itu sampai ajal kita meninggal dunia. Kita pun meninggal dunia. Fa innaka in mittu min yaumika kutiba laka jiwazun minha. Kalau sekiranya kamu meninggal dunia dalam keadaan demikian, pada hari tersebut kamu pun terjauh daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Ni kita sebutlah dalam hidup kitanya, ulang dan ulang. Dalam hidup kitanya benda yang mudah je. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib.
Yang kita nak diajar supaya kita jaga. Pas sembahyang subuh tu, sebut pada diri kita. Dalam bibir kita ni sebut kalimah yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas sembahyang maghrib, mulut kita pula sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Ada orang tanya, kenapa 7 kali ustaz? Ada orang tanya demikian. Kita jawab, ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah ajar 7 kali, kita pun sebut 7 kali lah. Kalau orang tanya pada kita, kenapa semayang zuhur 4 rakaat? Kenapa semayang asar 4 rakaat? Kita kata, kita ikut yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah. Lalu kita hidup menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cara bagaimana kita ni itba'un Nabi dipanggil. Ikut yang dibawa oleh Nabi. Tak payah tanya banyak lah. Kalau kita tanya banyak nanti membosankan diri kita. Dan kalau kita tanya banyak pun, orang kita bukannya rajin sangat pun. Senang ceritanya. Yang kalau kita sebut dengan keadaan kita baca begini pun tak ramai orang boleh buat. Tapi kalau orang ramai boleh buat, pahala banyak kita dapat dalam hidup kita. Jangan berhenti daripada lakukan demikian. Dalam Musnad Ahmad, Sunan Ibn Majah, daripada kitab Ibn Sunni, Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, lepas Rasulullah salat subuh, Rasulullah akan baca doa ni. Lepas Rasulullah sembahyang subuh je, Rasulullah akan baca doa. Doa apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Ni cara Rasulullah lepas sembahyang subuh je, Rasulullah akan baca macam mana? Rasulullah akan, ni Ummu Salamah isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah. Dia asalnya dia kahwin dengan Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia hebat dah menjadi sahabiah. Kemudian hebat lagi bila Rasulullah kahwin dengan dia, lagi naik. Dia jadi ummahatul mukminin, jadi ibu orang mukmin. Kemudian dia dengar dia Rasulullah baca. Rasulullah baca doa. Doa apa dia? Lepas sembahyang subuh mesti Rasulullah baca doa ni. Allahumma inni ya Allah, tolong anugerahkan pada aku, as'aluka, aku nak minta dengan kamu ya Allah, ilman nafi'a, ilmu yang bau manfaat. Hari ni ya Allah, bila aku boleh hidup di atas dunia ni, benda yang aku nak sangat daripada kamu ya Allah ialah ilmu yang bau manfaat. Ilmu yang tak ada manfaat ni tak naklah ya Allah. Buka-buka Facebook, tengok-tengok ilmu yang tak ada manfaat. Tak nak ah. Kita sebut demikian. Aku nak ilmu yang bau manfaat, menambahkan ilmu dalam hidup aku ni sendiri. Ini cara kita je. Lepas pada demikian. Yang kedua, wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima di sisi kamu. Aku nak buat amalan ni ya Allah. Dengan amalan yang aku nak buat ni ya Allah, kamu terimalah amalan-amalan aku ni ya Allah. Amalan yang aku lakukan ini ya Allah. Kemudian warizqan tayyiba, dan juga rezeki-rezeki yang baik ya Allah. Kamu bagilah pada aku ya Allah rezeki-rezeki yang tayyib. Aku tak nak rezeki tapi tidak yang tayyib. Nak rezeki yang jenis macam mana? Rezeki-rezeki yang membawa pada aku ni kepada kamu ya Allah. Janganlah rezeki aku ni menjauhkan aku daripada kamu ya Allah. Ada orang yang dia dapat, misal contoh, dia dapat apa dia? Harta benda yang banyak. Dia dapat harta, kita kata rezeki lah untuk dia. Tak semesti lagi. Sebab ada yang rezeki yang tidak tayyib. Dengan harta benda yang banyak tu, dia buat maksiat pada Allah. Naklah demikian. Aku nak rezeki aku ni, bila aku dapat rezeki, aku ni semakin dekat dengan kamu ya Allah. Bila aku semakin dekat dengan kamu ni, inilah amalan yang menyebabkan aku nak supaya kamu bagi pada aku rezeki-rezeki yang baik ya Allah. Ini cara yang diajar demikian. Kemudian kami meriwayatkan juga di sana daripada Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua-dua bibir selepas panas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Rasulullah gerak bibir Rasulullah. Gerak bibir Rasulullah ni. Lalu aku tengok Rasulullah ni buat apa dia ni bibir Rasulullah. Nampak kumat-kamit bibir Rasulullah. Jadi aku nak tahulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni buat apa dia? Baca apa dia? Aku tanya Rasulullah. Apa yang Rasulullah baca Rasulullah? Ni sahabat-sahabat bila duduk dengan Rasulullah. Dia sibuk tanya, Rasulullah kamu baca apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allahumma bika uhawil wa bika usawil wa bika uzatil. Uqatil wa bika uqatil. Disebut demikian.
Allahumma bika uhawil. Ni kalau ada di kalangan sahabat-sahabat yang boleh tarik balik ni sesuai dah. Allahumma bika uhawil. Ya Allah, dengan nama kamulah aku menyerang. Kemudian Allahumma bika uhawil wa bika usawil. Dengan nama kamu juga aku menerjang. Aku memasuki ataupun aku ni apa dia? Masuk dalam ruang tersebut. Wa bika uqatil. Dengan nama kamu juga aku berjuang di jalan kamu dan membunuh manusia-manusia yang degil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma bika uhawil. Ya Allah, dengan nama kamulah, kerana kamulah uhawil, aku ni dalam keadaan yang menyerang, ya Allah. Kemudian wa bika usawil, dan dengan nama kamu jugalah ya Allah aku menerjang ataupun aku menerobos masuk di kalangan musuh. Wa bika uqatil, dan dengan nama kamu jugalah aku ni membunuh mana-mana, menyerang dan membunuh manusia-manusia yang degil di atas jalan kamu ini, ya Allah. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca demikian. Hadis yang sama maksudnya dengan disebut di atas cukup banyak. Dalam bab seterusnya akan dijelaskan zikir-zikir yang diucapkan pada pagi hari, insya-Allah. Zikir-zikir waktu mana pagi dan juga petang yang disebutnya. Apa dia zikir? Lepas pada tu, dalam perbahasan bab ini kita boleh berjumpa dengan firman Allah Taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'us syams wa qabla ghurubiha. Dalam bab ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taha ayat yang ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan kamu. Bila? Qabla tulu'is syams, sebelum terbit matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Dalam hidup kamu sentiasa baca dan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan kamu pada waktu mana pagi dan juga waktu petang. Allah gunakan kalimah demikian. Dalam hidup kita ni sentiasa ulang dan ulang demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan sebutlah nama Tuhan kamu pada diri kamu tadarruan, dalam keadaan kamu merendah, wa khifatan, dalam keadaan senyap-senyap, wa dunal jahr, tanpa kamu melau-lau. Kalimah minal qaul, daripada kata-kata, bila? Bil ghudwi wal asal, pada pagi dan juga waktu mana petang. Pada waktu mana asar dan juga waktu maghrib, diajar demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Janganlah kamu usir orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah dalam keadaan waktu pagi dan juga petang, sedangkan mereka menghendaki keredaan Allah semata-mata. Dalam hadis ni insya-Allah kita akan sambung dalam bab ini insya-Allah tentang doa-doa yang perlu kita baca waktu mana pagi dan juga petang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.